A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صدقا وايمانا كاملا. امين 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 ya rabbal alamin. Amma baik. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Sudah tertangguh bacaan bersama kita pagi ni. Masih tertangguh dalam pembacaan surah Al-Anbiya, awal-awal surah. Tertangguh insya-Allah. Satu badan panjang umur, Selasa atau Rabu depan kita sambung lah. Macam itulah kita ada lah. Dalam hidup ni macam-macam hal yang menghalang kita untuk melazimi aktiviti ilmu kita. Tapi jangan tinggal terus. Jangan terus tak ada usaha nak cari majlis-majlis ilmu. Maka kita berusaha lah. Kita boleh hadirkan majlis ilmu pada diri kita sendiri secara individu. Baca buku dan sebagainya. Amalan sebelum tidur tu baca buku. Ataupun kita boleh melazimi majlis ilmu dengan pergi ke majlis-majlis ilmu. Ingat, orang-orang muda ni antara orang yang lelaki dan perempuan lah. Dah hadis yang masyhur kita tahu dah. Kiranya tapak kaki kita ataupun tumit kita sentiasa menghala ke masjid, maka kita akan mendapat naungan arash Allah pada hari yang tak ada bantuan lagi dah. Siapa itu? Orang yang hatinya sentiasa tertambat ke masjid. Lelaki baik pun perempuan. Hadis tu lelaki lah, pemuda. Tak kira lah dah tua macam saya ni pun boleh lah. Apa mana hatinya sentiasa tertambat ke masjid, tapak kakinya menghala ke masjid atau tumit dia sentiasa menghala ke masjid tu, bermakna kita ni cinta akan beribadah berjemaah tu. Solat jemaah, majlis ilmu dan sebagainya. Jadi, apa kata saya tadi, biasanya mesti adalah perkara yang menghalang kita daripada melaksanakan perkara-perkara baik ni. Nafsu tak suka. Tapi kadang-kadang kita terhalang dengan kerja-kerja hakiki dan sebagainya. Tak apa, jangan tinggal terus. Macam kata Ustaz Yus, satu hari kurang-kurangnya 5 muka surat. Ke 5 surat, 5 helai, bukalah Quran tu. Kalau tak ada pun, jangan tinggal terus. Uzur tak boleh baca Quran, tak apa, kita boleh berzikir kan. Lelaki tak ada alasan, hari-hari kena baca Al-Quran ya. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung dan insya-Allah akan khatamkan kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ni. Semoga Allah merahmati beliau dan anak beliau dan ahli keluarga beliau yang telah menghidangkan kepada kita himpunan kata-kata daripada anak kunci syurga ni. Dan juga semoga Allah merahmati tuan guru kita Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman Al-Fadhil Ustaz Abu Anas Mandili, musyrif Pondok Sungai Durian, yang telah pun mentahqiqkan kitab ni. Seronok baca kitab tahqiq ni sebab dah ada nota-nota kaki dan sebagainya. Nota biasa kita asal tanpa tahqiq, kadang-kadang penerbit tersalah hadis, tersalah huruf, tersalah baris dan sebagainya. Ini tuan guru dah tahqiqkan, dah bawa pun nota-nota kaki, hadis-hadis penuh, pandangan-pandangan Al-Fadhil tuan guru yang mentahqiqkan. Tuan guru memberi salam, saya maklumkan pada tuan guru pagi tadi, insya-Allah kita akan khatamkan kitab. Nanti saya baca tuan guru kata, Waalaikumsalam, semoga Allah berkati semua pada guru dan muridnya. Itu doa tuan guru pada kita pagi ni. Doa tuan guru, doa Dr. Basit pada kita. Dia bawa mesej saya ni. Amin amin rabbal alamin. Semoga Allah memakbulkan doa tuan guru kepada kita. Tapi dalam majlis kita tak ada tuan guru, murid belaka. Murid-murid belaka. Kita sama-sama membaca ni. Baik, insya-Allah kita akan khatamkan kitab ni. Beberapa minggu lepas kita dah baca 10 perkara-perkara yang tercela. Perbuatan tercela. Pertamanya membesarkan diri, 2 dengki. Ingat, membesarkan diri tu banyak hal dalam membesarkan diri tu. Apa ada sifat membesarkan diri ni yang kita tak boleh ada? Bab besarkan diri lah, kalau nak himpun-himpun lah. Penyakit hati ni apa? Sebut. Apa penyakit hati ni? Dengki. Banyak dengki. Dengki salah satu, nombor 2 tu dengki. Apa lagi penyakit hati ni? Yang boleh membakar kita punya pahala macam api membakar daun kering dalam hadis.
Ataupun ada sifat yang bab membesarkan hati ni boleh naik kepada satu darajat yang ada setitik masalah tu tak masuk syurga. Apa lagi penyakit hati? Sebut. Buka mic. Cintakan dunia. Cintakan dunia boleh, hubung dunia. Lagi yang lain. Riak. Riak, betul. Ujuk. Ujuk, betul. Ujuk rendah sikit, rasa bangga, kembang je. Yang nak pakai tudung bawah cantik pergi masjid. Orang lain tak ada tudung bawah terkini tu. Contohnya lah. Bukan Yana ni, Yana kampung lain. Jadi imam, Ammar jadi imam, sedapnya baca. Oh, kembang Ammar jadi imam malam tu. Sebab dia pakai jubah cantik, ataupun hari Jumaat dia pakai baju Melayu dengan samping, tolak jadi imam. Kembang tu, subuh jadi imam kan. Dah ramai-ramai kat masjid, orang tolak aku. Kembang, ujuk. Riak ni dah transfer ke orang lain pula. Kau ada orang pernah pilih kau jadi imam? Itu dah masuk ke situ dah. Lagi satu darjat yang lagi bahaya ialah ujuk, riak. Satu ni, ada satu titik, satu zarah dalam hati sifat ni tak masuk syurga. Nauzubillah. Takabur. Nauzubillah. Takabur tu dah hentam terus berada sebelah. Kau ni hari-hari pergi masjid. Angkat tak pandai lagi, kenapalah kau ni? Aku tengok aku derma banyak mana buat masjid kau ni. Nampak? Kadang-kadang cakap tu tak takabur lagi. Tapi kalau ada sifat dalam hati tu, rasa dalam hati tu, yang dia bangga diri, takabur, merendah orang lain, itu dia takabur. Ada kali orang cakap, dermalah kita ni duit banyak, kenapa kita tak derma? Sehari takkan nak bagi RM1 lagi dah tua-tua ni, bagilah RM10. Tak takabur lagi. Itu mungkin dia nak bagi semangat. Tapi kadang hati tu dia rasa, aku RM10 sehari, kau. Ada hati yang mengata, aku ni lagi baik pada kau, takabur. Tak kira dalam bab apa sekalipun. Bab tahajudnya, bab apa. Kalau ada bangga dah hati tu takabur. Nauzubillah. Satu sifat takabur tak masuk itu. Membesarkan diri, ingat membesarkan diri. Sebab Syekh bagi ringkasan. Tanggungjawab kita pula untuk mencari mutiara-mutiara dalam ringkasan Syekh. Bukannya kita kata buku ni beres dah kita. Tak. Syekh bagi ringkasan. Buat akidatul iman awal tu, akidah tu pendek je Syekh bagi. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita lah kena kembangkan. Belajarlah ilmu tauhid tu. Sifat 20-nya ke, tauhid 3-nya ke, apa tak kisahlah tu. Tapi tanggungjawab kita nak bagi selesaikan buat fardu ain kita. Ingat fardu ain ni apa? Fardu ain ni perkara yang wajib pada masa-masa tertentu. Akidah memang fardu ain. Syariat tak semestinya semua syariat tu fardu ain. Macam saya kata nak pergi haji tak wajib pergi. Selagi tak nak pergi haji tak wajib belajar haji. Tapi kalau nak pergi haji ke umrah wajiblah belajar bab syariat bab haji dan umrah. Kita orang miskin tak wajib belajar bab zakat. Tapi bila kita boleh bayar zakat, kena bayar zakat, wajib kita belajar bab zakat. Kita tak berniaga tak wajib belajar bab muamalah. Tapi kalau bila kita nak berniaga online sana, online sini, MLM sana, MLM sini, wajib fardu ain untuk kita belajar bab syariat muamalah tu. Sebab kata Sayyidina Umar, orang yang tak ada ilmu bab muamalah jangan duduk kat pasar aku ni, keluar. Maksudnya bimbang kita buat benda haram. Jadi yang Syekh bagi ni ringkasan. Tanggungjawab kita untuk mengembangkan ilmu ni supaya kita cover diri kita. Macam tadilah nombor 1, membesarkan diri. Senang je. Dalam satu perenggan je. Kalau ukurkan jari tu banyak ni. Sikit je. Beres dah. Tak beres weh. Jaga. Membesarkan diri 1. Dengki. Nombor 2. Nombor 3. Marah. Nombor 4-nya kedekut dan sayang harta. Orang Melayu kata apa? Kedekut tak hidung masin. Macam mana boleh pakai tak hidung masin tu saya tak tahu lah. Itu kena buat kajian lah tu. Kedekut macam Haji Bakhil, itu saya tahu dia punya dalil dia. Kedekut dan sayang harta. Umpama sahabat-sahabat, harta dia duduk kat mana? Kekayaan dia? Kat jari dia je. Jihad, tabur. Bahkan Rasulullah kata, jangan banyak sangat tu. Nak bagi semua apa boleh Rasulullah? Banyak, tak boleh. 1/2 boleh Rasulullah? Tak boleh. 1/3 boleh, tapi itu pun dah banyak. Aku lebih suka kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan senang, kaya daripada fakir. Itu Rasulullah kata.
Nak hibah semua berdosa? Tak boleh. 1/3 je boleh. Rasulullah SAW dah ajar. Tapi sahabat kena ikut duit tak? Tak. Tabur je. Itu zuhud tu. Sebahagian pada zuhud hari ini kita akan belajar. Zuhud ni bukan makna tinggal dunia. Tapi dunia ni tak ada benda. Dunia ni asbab untuk kita melaksanakan perintah Allah je. Bukan orang miskin tu orang zuhud. Tidak lagi kita baca. Kasih kepada kemegahan ni sebahagian daripada bak hati juga, cinta akan dunia. Ujuk, riak, ini sebahagian kita dah bincang tadi kan, dan tamak terhadap makanan. Berlebih-lebihan kalau belajar bab ni, maksud dia secara amnya berlebih-lebihan pada benda harus boleh jadi haram. Berlebih-lebihan pada benda harus boleh jadi haram. Makanan tu halal je, berlebih-lebih sampai membazir haram. Haram. Boleh menyiksa diri sendiri, duit yang membazir, badan jadi tak sihat dan sebagainya, haram. Berhias harus je, berlebih-lebihan dosa. Begitulah. Bila dikembangkan pada poin-poin yang begini. Jadi insyaAllah, last sekali tamak dalam berkata-kata. Tak boleh. Salah satu sifat orang munafik, dia kalau kata dia je lah yang betulnya. Janji nak tipu, ikat janji nak mungkir janji sokmo, menipu sokmo, dan bila dia balas dia je sentiasa lebih-lebih. Nauzubillah. Hari ini kita tengok perbuatan terpuji. 10 benda yang kita jangan buat. Hari ini kita akan khatamkan kitab ni dengan 10 perkara yang wajib kita laksanakan sokmo. Silakan insya-Allah. Bismillah. Perbuatan yang dipuji. Yang pertama ialah taubat daripada segala dosa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih bagi mereka yang bertaubat dan Allah suka mereka yang mensucikan diri. Rasulullah SAW berkata, At-ta'bu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tidak mempunyai dosa. Direkodkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan dalam surah Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadil ulama'u. Sesungguhnya yang menaruh bimbang dan takut iaitu melanggar perintah Allah dalam kalangan hamba-hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang lebih mengenali Dia. Rasulullah SAW berkata, Ana akhwafukum lillahi ta'ala. Aku lebih takut kepada Allah daripada kamu. Direkodkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Nota syarah dan takkik. Direkodkan juga oleh Al-Bukhari dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Wallahi inni la'akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Maksudnya demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa daripada kamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, 3 kumpulan datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW bertanyakan tentang ibadah Nabi SAW apabila mereka diberitahu seakan-akan mereka mempertikaikannya dan berkata, bagaimana dengan kami jikalau dibandingkan dengan Nabi SAW? Baginda diampunkan dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Seorang daripada mereka berkata, adapun aku akan solat malam selama-lamanya. Berkata yang lain, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Seorang lagi berkata, aku akan menjauhkan diri daripada wanita dan tidak berkahwin selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka dan berkata, kamu orang-orang yang mengatakan begini, adapun saya, demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kamu dan yang paling bertakwa. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, solat dan tidur serta mengahwini wanita. Sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan daripadaku. Hadis direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga, zuhud, iaitu membenci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Rasulullah SAW berkata, izhad fi dunya yuhibbakallah wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Berpalinglah kamu daripada kehidupan dunia, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Bencilah kamu kepada harta yang berada di tangan manusia, nescaya manusia akan mengasihi kamu.
Dirikotkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim, kedua-duanya mensahihkan hadis ini. Yang keempat, sabar, iaitu menahan diri daripada rasa marah terhadap sesuatu yang tidak disukai dan menahan lidah daripada mengadu kepada orang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 40, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menolong dan memelihara mereka yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Nabi SAW berkata, fi sabri ala ma takrahu khair. Kesabaran kepada perkara yang engkau benci itu membawa kepada kebaikan. Dirikotkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nota syarah dan takhqiq yang ke-19, teks penuh hadis tersebut ialah Ibnu Abbas berkata, beliau duduk di belakang Nabi SAW di atas kenderaan dan baginda berkata, wahai pemuda kecil, panggilan mesra kepada Ibnu Abbas, tidakkah kamu ingin saya ajarkan beberapa kalimat, perkataan yang Allah akan memberikan manfaat dengannya? Aku berkata, ya. Maka baginda berkata, peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah dia dalam keadaan kamu lapang, dan dia akan mengenalimu apabila kamu berada dalam keadaan susah. Apabila kamu ingin memohon sesuatu, maka mohonlah kepada Allah. Apabila kamu ingin meminta pertolongan, maka minta tolong kepada Allah. Pernah sudah kering dengan ketetapan yang Allah tentukan, dan ketahui sekiranya makhluk seluruhnya bersatu bagi memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak mampu memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan Allah bagimu. Dan jikalau mereka bersatu bagi memudaratkanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang ditetapkan Allah atasmu. Dan ketahuilah, sabar terhadap apa yang kamu benci itu terdapat banyak kebaikan. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, kebahagiaan bersama penderitaan, dan dalam kesusahan ada kesenangan. Hadis direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Yang kelima, syukur, iaitu rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti menggunakan nikmat telinga untuk mendengar Al-Quran dan mensyukuri nikmat mata dengan melihat Al-Quran dan berjalan menuju ke masjid. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 144, wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Rasulullah SAW berkata, at-ta'imu syakiru bimanzilati shaimi sabir. Pemberi makan yang bersyukur adalah sama kedudukannya dengan seorang yang berpuasa yang sabar. Baik, Alhamdulillah. Kita ambil 5 tu dulu. Nanti kita sambung kejap lagi 5. Pertamanya, taubat daripada segala dosa. Taubat ni masa bila nak bertaubat? On the spot. Lebih kurang macam tu. Lela je. Pada masa tu je. Masa kita rasa kita berdosa, masa itulah kita bertaubat. Bukan nak himpun. Ini bukan cerita orang dah 10 tahun, 20 tahun lara nak bertaubat. Itu masa itulah dia bertaubat tu. Tapi bagi kita ni, yang Allah sentiasa duga dengan maksiat ni, at the point of time kita rasa kita buat dosa, masa itulah kita bertaubat. On the spot, dalam keretanya apa, tiba-tiba terbeliak mata tengok mahu seksi tepi jalan kan. Sebab kata orang muda tak tengok berdosa. Tengok lagi lah berdosa kan. Masa tu jugalah kita bertaubat. Mulut kita terlepaslah sesuatu, hati kita nak terdetik. Terdetik dalam hati belum dosa lagi. Ingat turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha tu mengangkat kita daripada masalah kamu akan dikira setiap apa yang dalam hati. Ingat cerita dalam surah apa tu? Sahabat mula turun ayat, ketahuilah bahawa setiap apa yang lantasan hati kamu akan dikira oleh Allah. Sahabat pun pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni dah diberatkan dengan macam-macam amal ibadat. Kami taat, tapi bab ni kami tak sanggup, kami takut. Rasulullah kata, kenapa kamu ni nak jadi macam umat-umat terdahulu ke? Sami'na wa asaina, sepatutnya sami'na wa ata'na. Bila dengar mereka ingkar,
sahabat bimbang. Kemudian diselamatkan kita ni, bukan sahabat selamat, kita berselamat yang turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha, kamu tidak akan diberatkan melainkan apa yang kamu boleh tanggung. Maksudnya yang dalam lintasan hati belum dosa lagi, tapi boleh dizahirkan baru berdosa. Barulah berdosa. Surah apa tu? Surah apa? Teka. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baca bab tu. Penting. Kalau lah tak turun ayat tu, demamlah kita. Hati ni nak buat dosa semua. Jadi yang pertama tu, bab cerita taubat tu, masa bila nak taubat, Somo-somo nak bertaubat. Bukan nak himpun-himpunkan. Waktu yang paling valuable sekali, yang paling mahal sekali bertaubat ialah on the spot, masa kita rasa diri kita dah buat dosa. Macam mana nak tahu dosa? Bila perbuatan kita tu, kita nak sorok. Kita malu kalau orang tahu perbuatan kita ni. Itulah dosa. Indication yang senang kan. Satu, bertaubat daripada segala dosa. Dua, takut kepada Allah, kena datang sifat apa ni? Khauf ni kena datang sifat apa? Satu lagi. Khauf ni kena dipadan dengan sifat? Rojak, mengharap. Takut, ya Allah, sembahyang subuh ke tadi Allah terima tak? Tapi kita mengharap, sentiasa mengharapkan Allah terimalah. Khauf padankan dengan rojak. Kemudian zuhud kita dah bincang, benci pada dunia dan berpaling daripadanya. Kita dah faham maksud sebenarnya zuhud. Sebab tu saya kata tadi, Syekh bagi ringkasan dia. Kita kena pergi berguru pula untuk tahu apa zuhud sebenarnya supaya tak tersalah. Ramai sangat orang tersalah dalam bab hati ni. Belajar tasawuf sikit sana, semua nak jadi ahli sufi apa semua, tinggal dunia, tinggal anak bini, itu bukan zuhud. Jangan tersalah. Kemudian keempat, sabar. Maklumlah kita bab sabar ni. Kemudian 5, syukur. Sabar dan syukur saya seumur cerita. Tuan-tuan guru seumur maklum ke saya, beringat sabar syukur ni sifat yang kena ajar. Jadi tak boleh baca ni. Dia kena amal, kena ajar, kena dilafazkan alhamdulillah. Hati pun kata alhamdulillah. Dapat yang kita rasa baik pun alhamdulillah. Dapat dugaan yang kita rasa tak baik tapi itu mungkin baik untuk kita, pun kita cakap alhamdulillah. Demam sikit alhamdulillah tak teruk, accident sikit alhamdulillah, patah tangan je tak patah kaki, tak cabut kepala. Ini sifat yang kena ajar dan dia akan keluar sendiri je pada ketika kita mendapat dugaan daripada Allah. Belanggar ke apalah, nauzubillah, kematian keluarga ke, dia datang sendiri. Sifat sabar dan syukur ni daripada hati. Ini kena ajar. Yang bawah tu pun sama dah. Yang akan dibacakan selepas ni iaitu ikhlas. Silakan sambung. Ikhlas. Keenam, ikhlas. Iaitu melakukan amal kebaikan semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikhlas tidak menginginkan perkara duniawi seperti harta dan pujian. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Setiap amalan itu bergantung kepada niat dan seseorang itu mendapat apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan yang mampu dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang ketujuh, tawakal, iaitu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin dengan ketetapan kepadanya, mengikut sunnah Nabi SAW. Sentiasa berusaha untuk mendapatkan sesuatu seperti makanan, minuman dan menolak permusuhan. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 23.
fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jugalah hendaklah kamu berserah sekiranya benar kamu orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, Ikilha wa tawakkal. Ikatlah lutut unta kamu dan berserahlah kepada Allah. Direkodkan oleh Ibnu Hibban daripada Amr bin Umayyah Ad-Damiri dengan sanad yang sahih. Nota syarah dan tahqiq kedua teks penuh hadis tersebut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah SAW, adakah aku perlu menambatnya unta dan bertawakal ataupun aku biarkan ia dan bertawakal? Nabi berkata, tambatlah ia dan bertawakal. Direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Teks penuh hadis tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, kamu perlu kasih kepada Allah kerana Dia yang memberi nikmat kepada kamu daripada setiap nikmatnya, dan kamu perlu kasih kepada aku kerana Allah kasih kepadaku. Direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Yang ke-8, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sedang orang yang beriman itu lebih cintakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ahibullah lima yarfidukum bihi min ni'amih. Kamu perlu kasih kepada Allah kerana Dia memberi nikmat kepada kamu daripada setiap nikmatnya. Direkodkan oleh Al-Tirmizi dan Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Teks penuh hadis tersebut 9. Redha dengan kadar Teks penuh hadis tak apa, baca 2 kali pun tak apa. Dari teks Ibnu penuh Abbas. hadis tersebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, kamu perlu kasih kepada Allah kerana Dia yang memberi nikmat kepada kamu daripada setiap nikmatnya, dan kamu perlu kasih kepada aku kerana Allah kasih kepadaku. Yang ke-9, redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu redha dengan segala yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempersoalkan segala ketentuannya ke atas hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 119, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha akan Dia. Rasulullah SAW bersabda, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu lah, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatullah, wa min syaqawati ibni Adam sahatuhu bima qadallahu lah. Antara kebahagiaan anak Adam adalah keadaannya terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Antara kecelakaan anak Adam adalah dia meninggalkan permohonan bagi menentukan keputusan antara dua perkara, istikharah kepada Allah. Dan antara kecelakaan anak Adam adalah dia marah dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Direkodkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada syarah tahqiq, kata Imam Al-Tirmizi, hadis ini gharib dan kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Muhammad bin Abu Humaid, dan dia juga dikatakan bernama Muhammad bin Abu Humaid, dan dia juga adalah Abu Ibrahim Al-Madani, serta dia bukanlah perawi yang kukuh menurut ahli hadis. Direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Yang ke-10, mengingati mati. Rasulullah SAW bersabda, aksiru zikra hazimil lazzati fa innahu la yakuna fi kathirin illa qallalahu wala qalilin illa ajzalah. Perbanyakkan oleh kamu mengingati sesuatu yang melenyapkan segala kelazatan, iaitu mati. Kerana sesungguhnya seseorang itu tidak akan berada dalam keadaan banyak angan-angan, melainkan dia mengurangkan daripada mengingatinya. Dan mati itu juga tidak disebut ketika seseorang itu sedikit amal ibadahnya, melainkan dengan cara memperbanyakkan amal ibadahnya. Direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang direkodkan oleh Al-Bahaqi seperti di atas dihukumkan dhaif oleh para muhadis. Namun terdapat beberapa riwayat lain yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyakkan kamu semua menyebutnya perkara yang memutuskan segala nikmat iaitu kematian." Dalam riwayat lain yang sahih dengan lafaz berikut, "Aksiru zikra hazimil lazzati fa innahu ma zakaru ahaddu fi dikil aishi illa wasa'ahu alaih wala fi sa'atin illa daikahu alaih." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang berakal itu adalah mereka yang menghitung dirinya sendiri dan beramal untuk apa yang akan berlaku selepas kematian. Direkodkan oleh Ahmad, Al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Teks penuh hadis tersebut dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, "Orang yang cerdik adalah orang yang menghitung dirinya dan beramal bagi menghadapi alam selepas kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang menuruti nafsu dirinya dan nafsunya serta menganggap Allah akan mengampunkannya." Direkodkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Namun terdapat hadis lain yang sahih yang memberi makna yang sama dengan hadis di atas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika aku bersama Rasulullah SAW, maka datang seorang lelaki dari kaum Ansar. Kemudian lelaki itu memberi salam kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang lebih baik?" Maka sabda baginda, "Orang yang paling baik akhlaknya." Lelaki itu bertanya lagi, Orang-orang beriman yang manakah lebih bijak?" Baginda berkata, "Iaitu orang yang lebih banyak mengingat mati." Orang yang paling baik dalam kalangan kamu adalah mereka yang bersedia pada perkara yang selepas ini. Mereka itu orang-orang yang paling bijak. Direkodkan oleh Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah. Baik, alhamdulillah. Cantik kita diakhirkan dengan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka datang seorang lelaki dari kaum Ansar. Kemudian lelaki itu memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang lebih baik?" Soalan pertamanya. Maka sabda baginda, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak Rasulullah umpama apa? Sebab kata saya dengar Aisyah. Nurul jawab betul tu. Orang lain pula jawab. Apa? Akhlak Rasulullah sebab kata saya dengar Aisyah. Sahabat tanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah ni? Diringkaskan dengan akhlak Rasulullah ialah Al-Quran. Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Cantik tak cantiknya Al-Quran ni, itulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan apa hadis tu? Untuk kita ikutlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dah kita. Orang beriman manakah lebih baik? Yang tak beriman tak usah ceritalah. Ini cerita orang Muslim je ni. Maka baginda berkata yang paling baik akhlaknya, kena ikutlah akhlak Rasulullah sebagai seorang hamba, akhlak Rasulullah sebagai seorang ketua, akhlak Rasulullah sebagai seorang suami, akhlak Rasulullah sebagai seorang bapa. Kena ikut belakang tu. Kena ikut semua. Akhlak Rasulullah nak tidur tadi macam mana, kita ikut tak akhlak Rasulullah macam mana Rasulullah nak tidur? Amalan apa kita buat malam semalam sebelum kita tidur? Bangun pagi tadi, nak masuk bilik air, keluar bilik air, pakai baju, nak pergi masjid tadi, baca doa ke? Ke lara gitu je pergi masjid? Ke tak pergi masjid? Lepas masjid tadi, lepas subuh buat apa? Ikut tak akhlak Rasulullah ni? Ni bulan kenabian ni. Orang sibuk berselawat sana, berselawat sini, maulid sana, maulid sini ni. Sebelum kita sibuk nak pergi bermaulid merata-rata tu, diri kita ni dulu. Ada ikut tak akhlak Rasulullah dalam keseluruhannya? Benda mudah-mudah tu. Jawab tu dulu. Jangan sibuk nak berselawat. Selawat memanglah bagus hari-hari berselawat. Ingat selawat ni bukan nak kena sallallahu alaihi. Bukan itu saja berselawatnya. Dalam diri kita tu mudah-mudah aja selawat ni. Ingat selawat tu bukan wajib ada majlis.
Ada majlis pun tak ada masalah lah, disilakanlah. Siapa minat bab qasidah, siapa silakanlah. Janji benda tu mendatangkan diri kita rapat kepada baginda Rasulullah SAW, buat. Tak ada masalah. Lah pergilah. Nak maharban ke, nak apa ke, sila. Tapi kita tengok sini. Orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling baik akhlaknya tu? Baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ni kena ikutlah. Jawab sendirilah, buat checklist. Apa kepribadian baginda ni yang dah ada pada aku, yang aku dah buat. Tak buat lagi. Boleh tak aku buat ni? Boleh tak malam ni aku sebelum tidur aku ambil wudu? Boleh tak lepas tu aku nak solat sunat witir? Kalau orang berwitir malam, siapa geng witir pagi? Jalan, no problem. Boleh tak aku nak baca bacaan-bacaan Rasulullah? Boleh aja. Kenapa aku tak baca? Kita kena buat. Yang kedua, orang yang beriman yang manakah lebih bijak? Orang yang lebih banyak mengingati mati, dan dirumuskan kat situ tu, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka yang bersedia pada perkara yang selepasnya. Mereka itu ialah orang yang paling bijak. Yang sambung apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ikhlas, tawakal, cinta kepada Allah, redha, ingat mati. Ini sebahagian pada rumusan untuk apa? Untuk kita buat. Tinggal 10 perkara tercela, buat 10 perkara terkeji, betul terpuji itu sebahagian daripada formula untuk kita jadi orang yang paling bijak. Supaya kita boleh bersedia untuk perjalanan seterusnya hidup kita, yang mana dalam kubur kita, hukum akal kata sahih lagi lama daripada kita hidup. Sahih dalam kubur ni, bawa dalam kubur ni. Siapa boleh bantu dalam kubur? Amalan je. Al-Quran je boleh datang. Al-Mu' je boleh datang. Doa anak-anak soleh je boleh melegakan. Kita tinggal ke anak soleh? Ada ke amalan boleh tolong kita dalam kubur? Itu nombor satu Rasulullah SAW suruh kita buat. Suruh kita buat. Yang lain-lain tu untuk dunia. Lain-lain tu untuk dunia. Redha tu, ada bab redha tadi kan. Kenapa kita kena redha akan Allah? Sebenarnya kita nak Allah redha akan kita. Nombor berapa tadi redha tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 9 tadi ya, redha dengan qada Allah. Kenapa kita nak kena redha? Supaya Allah redha akan kita. Gitulah. Gitulah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Apa kata Syekh? Allahumma salli ala Muhammad. Mana kata Syekh tadi? Kata Syekh, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, selesai hamba yakni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili daripada menghimpunkan kitab Anak Kunci Syurga pada tarikh 21 Ramadan 1382 Hijrah. Maka diharapkan mereka yang melihat kesalahan pada kitab ini sudi membetulkannya. Masya Allah. Tengok tu tawaduknya ulama. Sudi membetulkannya. Ribuan terima kasih daripada hamba dan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang membetulkan kesilapan pada kitab ini. Tengok tawaduknya ulama-ulama, sebab bimbang. Antara hadis sahih kita dah baca, golongan yang pertama diumban ke neraka siapa? Ulama ulama yang jahat. Masya Allah. Tengok tawaduknya Syekh kita yang mengkarangkan kitab ini 21 Ramadan 1382 Hijrah. Dan kata Al-Fakir Abu Anas Madani, pentahqiq kitab ini, alhamdulillah selesai syarah kitab ini sebanyak 38 siri pada malam Khamis 21 Syaban 1433 Hijrah, 11 hari bulan 7 2012 di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian. Ni tahun saya pergi haji ni. Siap ditahqiq buat kali pertama pada pagi Rabu 24 Rejab 1439 Hijrah bersamaan dengan 11 April 2018. Syekh Abu Anas dia syarah kat masjid dia, kemudian lepas syarahan dia tu dia ambil, dia tahqiqkan, keluarlah kitab ni. Semoga Allah jadikan khidmat kami pada kitab ini sebagai pemberat timbangan amalan kebajikan pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kata tadi,
Tuan Guru selepas memberi salam, dia mengatakan berdoa, semoga Allah berkati semua para guru dan muridnya yang memanfaatkan kitab kita ni. Amin, amin, rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, khatamlah kita kitab Anak Kunci Syurga. Nampak kitab Anak Kunci Syurga ni? Tu dia kitab, tu muka Syekh. Siapa tak kenal Syekh, itulah muka Syekh. Kitab Anak Kunci Syurga, siapa nak ulang kaji, janganlah tengok rakaman kita ni. Pergi tengok rakaman Syekh, ada dekat YouTube. Syekh Dr. Basir, ada rakaman dia di YouTube. Jangan tengok rakaman kita ni. Rakaman kita ni sekadarnya lah. Rakaman kita ni sekadarnya sikit-sikit. Tak ada guru, tukang baca je. Syekh ada komplit rakaman dia. Saya tak tahu video dah. Saya tengok, saya dulu lah. Saya khatam yang MP3 ni. Saya rasa video pun ada. Cuma gambar taklah clear macam zaman sekarang. Ni recording lama. Recording lama. Jadi Syekh khatamkan pada tahun berapa tadi? 2012. Kita mula baca kitab kita pada 12 Safar 1441 Hijrah. Itu kita mula baca. 11 hari bulan 10 2019. Alhamdulillah hari ini kita khatam 10 Rabiul Awal 1444 Hijrah. 7 hari bulan 10 22. Ini kitab zaman Covid lah ni. Kitab zaman Covid. Saya tak ingat masa zaman Covid tu kita baca tak baca? Masa duduk rumah. Ada baca ke? Tak ada lah. Banyak tinggal. Nah, itu yang lama tu. Itu yang lama tertangguh. InsyaAllah selepas ini kita akan mula dengan kitab baru. Ada gambar dah kitab baru? Dah ada belum? Ni. Tak nampak lah? Nampak? Fiqh ibadah. Ya? Fiqh macam mana? Fiqh ibadah. Kata kat kamera tak keluar. Fiqh ibadah ni masing-masing dah ada bagi ahli keluarga. Siapa-siapa nak berkhidmat kepada ahli keluarga, beli kitab ni bagi kepada ahli keluarga. Beli kitab ni bagi ahli keluarga. Amalan yang senang. Beli kitab bagi kepada ahli keluarga. InsyaAllah daripada karya Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah Haji Hussein, Mudir Markaz Al-Dirasat Al-Islamiyah Kemasik Kemaman. Siapa duduk Kemaman, Tuan Guru ni ada bagi kuliah-kuliah di suar-suar masjid sekitar Kemaman. Lembut orangnya katanya, tapi tegas dalam pandangan. Kitab ni kitab baik, kitab bincang fiqah. Kita masuk bab fiqah lah terus. InsyaAllah akan dimasukkan bab taharah. Bab pertama air musta'mal, basuhan yang pertama sahaja. Ditanya. Buku ni, kitab ni dalam bentuk soal jawab. Syekh dah kompos soalan, Syekh pun dah tolong jawab. Bukan kita yang jawab. Soal jawab dah ada. Dah datangkan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan pandangan ulama. Reference kepada kitab pun dah ada. Jadi siapa minat nak buat reference, senang. Untuk orang awam macam kita ni, inilah kitab yang sesuai. Kitab soal jawab dah ada jawab pun. Dah ada. Senang. Malam-malam boleh baca sikit-sikit sebelum tidur. InsyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Berkatilah Tuan Guru Al-Fadil Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri dan juga pentahkiknya Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman yang menganugerahkan kepada kami kitab-kitab yang tidak ternilai harganya buat diri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga tuan-tuan guru mendapat keberkatan daripada-Mu ya Allah, mendapat keampunan seluruh dosa mereka jika ada ya Allah, dan semoga ya Allah keberkatan tuan guru disalurkan kepada kami anak-anak murid mereka walaupun kami dhaif sangat ilmunya ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.